Kita seperti biasa bersama dengan rancangan Islam Agamaku. Seperti biasa kami bawakan setiap hari Selasa jam 5.15 petang. Dan seperti biasa juga Hidayah Center Foundation turut bersama untuk menaja slot rancangan ini. Dan seorang lagi tetamu yang akan bersama dengan kita untuk berkongsi pengalaman berjerih mendapatkan agama Islam ini. Bersama kita di studio IKIM FM yang berbahagia Dr. Vignesh Makandu yang berada di IKIM FM pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan insyaAllah mungkin sebagai pengenalan lah, Doktor saya nak panggil apa? Dr. Vignesh, saya panggil Dr. Vignesh. Dr. Vig je lah. Dr. Vig Okey Doktor, kita nak, mungkin ramai rakan-rakan pendengar nak tahu dengan lebih lanjut dalam rancangan pada petang ini. Kita nak berkongsi pengalaman Doktor sendiri mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada agama fitrah. Jadi sebagai pengenalan, mungkin Doktor boleh kongsikan latar belakang Doktor sendiri dah berapa lama bersama dalam agama Islam. Mungkin Doktor silakan. Okey, saya actually berkawan dengan umat Islam dari kecil lagi. Di sekolah memang pada ketika itu tidak terlintas untuk memeluk agama Islam atau agama lain. Keinginan itu bermula apabila bertemu isteri saya pada masa itu 4 tahun dulu, girlfriend saya. Girlfriend saya yang memperkenalkan saya dengan Islam pada mulanya. Selepas itu memperkenalkan saya dengan Haji Noli, pengerusi Hidayah Center. Beliaulah yang actually mengajar saya asas ilmu fardu ain selama 6 bulan. Pada 16/5/2017 beliau datang ke rumah dan mengislamkan saya di depan ayah saya. Pada peringkat awal, Haji Noli dengan isteri saya yang memberi sokongan dan dorongan. Sekarang saya mengikuti kelas Fardu Ain di bawah Lembaga Zakat Selangor dengan Ustaz Khairul Farid. Beliau membahagikan kelas itu kepada pengajaran Quran, fiqh dan tauhid. So saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya seorang ustaz seperti Ustaz Khairul. Okey. Selain daripada tu, tentang latar belakang saya persendirian, saya dilahirkan di Kelang. Okey. Bersekolah di Kelang, dan selepas itu saya membuat MBBS degree saya di Manipal, India. Selepas itu saya kembali kerja dengan kerajaan dan sekarang saya buat freelance. Dan juga saya melanjutkan pelajaran master saya di Universiti Melaya. Saya mempunyai 3 adik-beradik yang semua sudah kahwin dengan orang beragama Hindu lah. Okey, Doktor sendiri anak keberapa daripada? Saya anak sulung. Okey. So latar belakang ibu bapa keluarga? Ibu saya seorang guru, bapa saya seorang juru teknologi makmal, dan mereka memang ortodoks Hindu orangnya. So kalau nak tanya saya, dulu memang ada a bit of tension lah bila saya nak menganut Islam. Tetapi dengan sokongan isteri saya, Haji Noli, Ustaz Khairul semua, saya rasa sekarang semua berjalan dengan lancar. Okey, baik. Berapa lama agaknya berada dalam, maksud dia melafaz syahadat tahun bila? 16/5/2017. Okey, kiranya lebih kurang setahun. Tahun lebih lah. Okey, baik. Dari segi hidayah, kita sebut tentang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni datang dengan pelbagai cara. Kalau tadi Doktor kongsikan berkawan ataupun berkawan dengan orang Islam ni sejak daripada kecil. Tapi benda yang paling utama ni nak dapat hidayah mungkin macam-macam cara. Mungkin ada sebab perkahwinan dan sebagainya. Mungkin doktor nak asalnya nak buat keputusan untuk masuk agama Islam tu macam mana? Why?
First and foremost, saya berterus terang lah. Pada masa tu actually dari kecil lagi saya beragama Hindu. Tetapi lebih kurang masa saya 20-an lah, saya tak mendapati apa-apa dah pergi ke kuil lah, saya rasa macam tu. So saya tak dapat berdekati dengan Tuhan ke apa, feeling ke apa, tak ada masa tu. So saya menjadi orang berspiritual. Spiritual maksudnya kita macam tak ada agama, kita buat meditasi saja. Dia tak digolongkan dalam Hindu, Islam ke Buddha ke, tak ada Kristian ke, tak ada. Kita just open minded, buat yoga sahaja. Tapi pertama kali mendapat syahadat tu because of kahwin lah, I think. Selepas itu, bila tadi saya sudah menerangkan, selepas menemui Haji Noli dengan Ustaz Khairul Farid tu, saya rasa I'm in the right agama lah now. Because Islam, saya rasa it's a very good agama, dia open actually, and adalah dia punya ni yang macam kita kata persisilan faham di antara orang Islam juga. Tapi saya rasa because saya dulu membaca buku Muhammad sebelum saya menganuti agama Islam, because saya suka membaca buku seperti ini. So saya lebih tahu apa Muhammad buat. Memang saya tak tahu tentang cara Islam, mungkin cara solat. That means all the rules of Islam, apa kena buat, puasa, zakat and all that. Itu saya mendapat dari pelajaran daripada kedua-dua ustaz ni yang mengajar saya. Tapi yang apa Muhammad buat daripada masa dia zaman dia kat Mesir, siapa dia kahwin, berapa isteri, macam mana dia dapat daripada kat gua dia buat meditasi. Tak tahu macam mana dia buat meditasi, tapi in it's written he did meditation, and dia dapat daripada atas. I don't know how, but that's what they put in the book. Jadi dengan proses pembacaan tersebut mungkin barangkali memberikan pencerahan lah kepada doktor untuk faham. Jadi ialah berapa lama tempoh yang diambil masa doktor bila kenal dengan apa, seperti mana yang tadi doktor nyatakan daripada teman-teman daripada Hidayah Center tersebut kan, beri penerangan tentang agama Islam. Berapa lama doktor buat keputusan untuk nak kembali kepada agama fitrah tu? Tolong ulang. Maksudnya nak masuk Islam tu berapa lama yang masa dia ambil untuk buat keputusan untuk masuk agama Islam? Itu 1 tahun dulu, because saya dengan isteri saya sudah buat keputusan untuk nak berkahwin. So pada masa itulah, tapi keputusan dari dalaman, dari hati sendiri, apabila saya pergi menyambungkan pelajaran dengan ustaz-ustaz ni lah. So saya mendapat penerangan yang lebih teliti, in-depth tentang Islam. Dan sekarang saya sukanya. Dulu because kerana pasal kahwin, saya terus terang lah. Tapi sekarang sudah berlainan. Baik. Itu cerita awal daripada Dr. Vic sendiri berkongsi dengan kita macam mana pengalaman nak masuk agama Islam itu, dan mungkin apa agaknya perubahan perasaan kali pertama setelah buat keputusan melafaz syahadah. Dan ialah kali pertama kan melafaz syahadah, dan pada waktu itu di mana? Di rumah bila Ustaz Khairul datang, Ustaz Noli. So macam mana keadaan pada waktu itu? Dia ada kata-kata lah untuk menerangkannya actually. Itulah saya boleh kata. Saya rasa gembira, I felt elated. Tapi dalam perkataan, I think I tak boleh menerangkannya. Only saya boleh merasainya dalam hati. Tapi dalam kata-kata susah nak menerangkan. Dari segi perasaan selepas itu, maksud dia apakah agaknya perubahan dah masuk agama Islam yang dirasai lah? Perubahan cara hidup memang pelbagai.
That means kena solat 5 hari. Okay. Then dari segi rukun Islam, apa kita kena buat. Then dari segi rukun imam, apa kita kena buat. So mungkin puasa tu memang sukalah dari dulu. First time saya buat. Tapi actually makanan tidak susah bagi saya. Yang air tu yang susah. Because saya jadi seorang yang berpeluh dan saya ada sympathetic nervous system yang hyperactive. That means selalu keluarkan air yang lebih banyak. So kalau saya tak minum air, saya akan pingsan. BP saya akan drop blood pressure. So banyak pakar suruh saya janganlah. Tapi Ustaz Khairul kata you try, and then Allah akan tolong. So try and it was successful. Baik. Pada waktu itu siapa agaknya yang berada di sekeliling, kawan-kawan? Mungkin pada waktu itu ibu ayah sendiri memang tidak ketahui nak buat keputusan untuk masuk agama Islam. Memang ibu dan ayah tahu kalau saya kahwin dengan orang Islam, saya kena masuk ke Islam. That's why ibu saya ada rintangan tentang perkahwinan ni. Tapi bapa saya yang macam seorang open-minded, dia tak ada, dia actually menyokong kita kerana dia suka bakal isteri saya masa tu. So dia membagi sokongan. Dan dari segi keluarga, extended family, macam mak saya punya auntie, saya punya uncle, semua tu, dia tadi saya dah berkata, mereka memang tidak support ini kerana mak saya tidak memberi sokongan. Mereka respect mak saya punya apa yang dia kata sebagai seorang guru So tetapi mereka memang suka isteri saya jujur. Tapi selepas meninggal, there was no problem lah. Mak saya meninggal, then tiada lagi halangan. Semua orang dah accept. Dia ada agama sendiri, saya ada agama sendiri. Mereka tak pernah tanya saya mengapa, why, what, when, how, tak ada. Mereka just menyokong saya. Dari segi keluarga mertua pula? Keluarga mertua, mereka tak ada halangan. Dari dulu lagi, asalkan mak dia dulu kata, asalkan boleh jadi imam kat rumah, masuk Islam, semua tu, then okey lah perkahwinan ni. Baik. Itu kisah daripada doktor sendiri. Dan mungkin sebelum kita nak istirahat ini, mungkin doktor boleh bagi ataupun berkongsi berkenaan dengan adik-beradik yang lain bila dapat tahu doktor kembali kepada agama fitrah. Mungkin ada tak mereka tanya kenapa buat keputusan dan sebagainya? Okey, saya yang sulung. Adik saya kedua 1 tahun kurang umurnya dari saya. Dia actually seorang open-minded. Dia berkahwin dengan seorang perempuan Kristian. Pada masa tu mak saya tidak bagi juga. Tapi selepas mendapati tahu latar belakang perempuan ni semua tu, dia mengizinkan. Tapi untuk saya lebih suka kerana saya kena tukar agama. Adik saya tak tukar agama. Dia menganuti agama Hindu, isteri dia agama Kristian. Dan dia dah 5-6 tahun ke Australia. So kerana mereka lebih open-minded, so memang dia tak ada masalah. Tapi adik saya yang bungsu, itulah masalahnya. Dia memang actually macam mak saya, seorang ortodoks Hindu. Selain daripada agama Hindu tak boleh lah agama lain. So dia memang tidak menyokong perkahwinan ini sampai sekarang. Tapi dia tak cakap apa-apalah. Dia sebelum kahwin, untuk perkahwinan itu dia kata saya memang tak menyokong. Sebabnya saya pun tak boleh accept kerana mak saya tak sokong. Baik. Sekarang tempoh masanya hampir dah setahun lah juga. Jadi macam mana doktor sendiri menguruskan dari segi proses hari rayanya? Jadi Ramadan saya kira telah berlalu. Jadi adakah hari raya tersebut hanya berhari raya di sebelah mertua ke, ataupun macam mana? Actually kita menyambut kedua-dua. Maksud Deepavali
kita tak menjemput orang kat rumah seperti dulu. Because sekarang isteri saya dan ayah saya saja di rumah kita. Mak saya tak ada lagi. So kita membeli atau membuat kuih-muih India tu palarem, muruku, dan kita bagi kepada jiran-jiran. Tapi untuk hari raya memang kita panggil orang kat rumah lah, menyambut hari raya. Macam kelas paduan saya, all the members dari sana, kawan-kawan rapat, dan juga dia mengadakan hari raya open house kat rumah dia kat Sepang, rumah ibunya, untuk kawan-kawan dia. So baik, itu dia pengalaman cerita awal daripada Yang Bahagia Dr. Vignesh Makandu. Mungkin banyak lagi yang kita nak kongsikan selepas ini. Kita istirahat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM, pilihan utama anda. Masih lagi bersama dalam rancangan Islam Agamaku. Kita bersama dengan Dr. Vignesh Makandu, dan tadi Dr. dah berkongsi dengan kita pengalaman menerima hidayah, saya kira sejak setahun lebih juga yang lalu, dan ini dah mungkin masuk yang tahun kedua. Mungkin banyak lagi cabaran yang paling utama. Mungkin doktor merasakan jelas selepas masuk agama Islam ni, apa agaknya selain pada rintangan-rintangan keluarga yang dihadapi, pastinya proses cabaran paling utama ini adalah belajar. Kita baru kan masuk agama Islam, baru nak memahami agama Islam itu, baru mendekati dengan proses pendidikan, pelajaran dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan hal tersebut. Okey, pada pertama kali actually bila kalau saya trace back dengan Haji Nori, dia mengajar saya actually tentang the gist of Islam, macam rukun Islam, rukun iman, tapi mengaji tak ada. Selepas itu bila saya actually di bawah Majlis Lembaga Zakat tu dengan Ustaz Khairul Farid, saya mula belajar Iqra. And masa tu actually belajar Jawi masa sekolah rendah, tapi sudah lupa semua. So saya belajar alif, ba, ta, semua tu. Tapi dalam masa, saya rasa dalam masa 3 bulan 4 bulan ni, saya sudah sampai Iqra 5. So I think saya punya speed pun okay. Because tak kata okay cepat juga, because kadang-kadang saya tak boleh mengajar di kelas kerana kerja. So okay lah juga saya kalau dari segi Iqra. Dari segi fiqh dan tauhid, sekarang actually kelas kita dibagi 5 hari. Monday hingga Thursday mengaji, dan dibagikan kepada 3 mengaji, Iqra dan tauhid. Dan ustaz tu juga Friday dia akan ada kuliah solat. Ajar macam mana berdiri, macam mana sujud, semua tu lah. Dia ada buku daripada lembaga Zakat Selangor tu, Jaiz kan. Dia ada buku, dan banyak yang saya tengok bila kat masjid semua cara orang buat lain-lain. Tapi adalah caranya dari segi Imam Syafi'i buat kan. So saya, tapi yang dari pengajaran Ustaz Khairul Farid ni lah memang semua pengetahuan saya dapat. Dari segi fiqh, tauhid dengan mengaji juga. So I think itu saya boleh ceritalah tentang tu. Baik, apa keseronokan bila kita tahu tentang setiap ilmu tersebut dalam agama Islam ini? Seperti mana yang tadi doktor kongsikan dari segi fiqahnya, kemudian belajar tentang tauhidnya, apa yang doktor dapat rasa lah, terutama dalam pendidikan juga dalam Al-Quran yang tadi doktor kongsikan, dapat belajar. Jadi keseronokan itu datang bagaimana? Selain daripada doktor cakap kita dapat menguasai dalam keadaan pada hari ini, menguasai dengan terbaik lah kan. Kalau dah Iqra 5, saya kira satu perkara yang interesting juga kan. Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman pendidikan tersebut. Dari segi Iqra, saya memang tahu bacanya, tapi ustaz ada caranya yang bunyi merdu kerana dia melagukannya. Saya akan berhenti atau tempat nak berhenti. Kalau dapat dalam satu sentence, saya tak tahu tempat nak berhenti lah. So saya just straight saja. Itu masalah saya sekarang. So ustaz kata kalau kita lebih mengaji,
ia akan datang lah. Dan kadang-kadang certain vowel kita kena pronounce daripada kita throat lock. Itulah masalahnya sekarang. So especially semua perkataan yang ada sakinah. Okay. Itu yang menyusahkan sekarang. Okey, itu antara cabaran-cabaran jugalah kan. Selain daripada itu ada dari segi tauhid dengan fiqh, saya rasa mungkin bukan baru untuk saya, because nombor satu, saya rasa saya memang tadi dah kata saya suka belajar tentang agama, semua jenis agama dulu. Saya membaca Buddha, membaca Muhammad, Bhagavad Gita, semua saya ada baca sikit-sikit. So actually semua agama ni mengajar kebaikan. Tapi sekarang put into practice, saya dapat mereka buat ni sebab inilah dia punya how to say maksudnya. Selepas dia lebih mendalam. Tapi yang outline dia memang saya sudah tahu actually. Macam common sense lah tu. So saya rasa Islam bukan susah actually. Okey. Baik, jadi jelah dalam pada waktu ini selepas doktor mempelajari dengan agama Islam, ilmu-ilmu yang ada dalamnya, apa yang doktor fikir dan bagaimana pendekatan dakwah yang seharusnya kita laksanakan kepada mereka di luar sana yang belum lagi masuk ke agama Islam ini seharusnya? Tadi dakwah secara amalan. So Islam bukan eksklusif untuk umat Islam saja dan boleh dikongsikan. Tapi cara untuk kita kongsikan itulah yang susah sikit. Macam mana doktor fikir macam dakwah kalau kita nak, let's say, cerita tentang Islam kepada seorang penganut agama Hindu atau Kristian yang ortodoks umpamanya, susahlah sikit because mereka takkan menerimanya. So cara tu saya rasa kita kena first open, and then kita kena bagi tahu tentang Islam. Islam satu agama yang simple, satu agama yang baik. Sebelum kita let's say beritahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lebih mendalam lagi lah. So saya rasa itu saya pun tak tahu lagi lah. So insyaAllah satu hari nanti saya boleh dapat satu let's say teknik untuk saya kongsikan kepada penganut agama lain yang ortodoks sikit. Because semua orang tahu dari segi agama banyak rintangan. So walaupun kita dalam Malaysia ni ada banyak, ada Hindu, Muslim, kita hidup dalam aman dan damai, tapi untuk kita kongsikan susah sikit. Macam sekarang tadi doktor nyatakan tinggal dengan ayah, tinggal bersama. Tapi ayah masih lagi kekal dengan agama asal. Ayah actually dulu dia penganut agama Hindu. Tapi I think 30-40 tahun ke belakang ini dia buat meditasi. Dia tak pernah tanya Islam kepada doktor sendiri. Pernah tak ada dia cerita tentang Islam ke, ataupun doktor sendiri cerita tentang Islam pada beliau? Dia tak pernah tanya. Dia asalkan saya biarkan dia buat dia punya ni, saya buat saya punya ni, dia tak kacau. Tapi bila Ustaz Noli datang atau Ustaz Khairul datang ke rumah, dia menceritakan, dia mendengar dan bagi feedback. So kita saling kongsi. Ustaz-ustaz tu pun menerima apa dia kata sikit-sikit. Kita kongsi. Sampai itulah setakatnya. Tapi selagi menganut agama tu, saya rasa belum lagi lah. Bapa saya berusia 76 tahun. So saya rasa dia happy dengan apa yang dia buat. So dia lebih kepada kalau kita buat baik, kita dapat baik lah. Macam itulah, open minded macam tu. Dan dia buat meditasi untuk kesihatan hidup. Baik doktor, kita nak berkongsi juga. Mungkin doktor ada kisah-kisah menarik sepanjang setahun lebih ni duduk agama Islam. Macam mana mungkin penerimaan keluarga selain daripada
keluarga sendiri ada, kita ada keluarga mertua juga kan. Mungkin doktor boleh kongsikan. Keluarga mertua pula, saya rasa kebanyakan keluarganya excited untuk menerima saya, because mendapat seorang, I think saya adalah orang kedua yang selain daripada Melayu yang kahwin dalam keluarganya. Pakcik Kana adalah orang pertama lah yang mengahwini anti isteri saya. So ceritanya sikit, memang excited. Contohnya bila saya kembali kepada Perak, dia berasal daripada Perak, isteri saya. So maklumnya actually memang excited mengajar saya mengaji. Masa tu saya berada dalam, saya rasa Iqra 4. So dia tak habis-habis lah turunkan saya, jom mengaji Nur, jom mengaji. So itulah saya boleh tengok memang dia excited untuk actually membagi tahu saya tentang Islam, cara mengaji. So actually dia memang bagus dalam actually mengajar saya mengaji, because kalau dengan ustaz, dia akan mengaji selama 15 minit, tetapi kadang-kadang saya tak ada masa untuk mengulang kaji pelajarannya. So saya instead of pergi untuk next chapter, saya balik juga untuk jadi fasih dalam first chapter tu lah. Tapi maklum dia akan straight jalan. Dia kan kalau tak tahu, dia akan suruh saya mengulang. So saya juga lebih fasih lah masa tu. Selain daripada tu, kisah tentang Pak Tamnya lah. So Pak Tam tu satu hari dia datang ke rumah saya untuk makan. So masa tu kita nak sembahyang maghrib kat rumah. So saya pun melaungkan azan. Dia pun tengok, dia menceritakan kepada semua orang lah, Vic melaungkan azan ni dalam kumpulan keluarga dia lah, kumpulan wara. So itu lagi satu. Dan ibunya pula dari dulu pun dia akan selalu tanya dulu, Vic dah masuk ke lembaga zakat tu, mengaji betul-betul ni, kan dia nak jadi imam kat rumah, macam mana kalau tak tahu buat ni, tak tahu tu. So dia pun selalu selain daripada tu, saya lupa tadi, satu benda yang susah bagi saya dulu is memorize Al-Fatihah. Dan memang kalau tak tahu Al-Fatihah susah kan. So pada masa tu saya tak boleh pronounce kata-kata itu betul-betul. So masa tu Haji Noli bagi tahu saya apa niat, because saya memang memahami Al-Fatihah dalam bahasa Inggeris, maksudnya dengan teliti. So dia kata niat yang paling penting. So bacalah dalam bahasa Inggeris, asalkan niat dia betul. Tapi lepas tu Ustaz kata takkan sampai bila-bila tak tahu baca Al-Fatihah dalam Arab. So selepas tu saya memang cuba menghafalinya lah. Sekarang insyaAllah dah okey. So itulah cerita sikit. Baik, itu sedikit pengalaman dan perkongsian cerita daripada doktor berkenaan dengan keterujaan mungkin keluarga sebelah. Mungkin itu yang kita dapat kongsikan pada waktu ini, dan sebagai ni kira harapan doktor lah kepada mungkin doktor sendiri untuk masa hadapan memahami Islam dengan lebih dekat lagi. Dan mungkin dalam rancangan Islam Agamaku ni ada sesuatu yang doktor nak kongsikan bersama. Silakan. InsyaAllah saya menjadi umat Islam contohnya dalam 3: mengaji, amalan hidup, dan contoh kepada umat Islam dan bukan Islam. Selain daripada tu, ini I don't know whether I should say it here, boleh dicakapkan tak, saya berkongsi dengan ustaz, because ada ustaz bagi tahu dalam Quran pun ada, for example kita nak pergi syurga, and syurga pun ada pelbagainya kan. Yang syurga, kalau saya tak silap, syurga Firdaus ke? Yang tertinggi. Tapi saya berkongsi dengan ustaz pendapat saya lah. That's why saya kata Ustaz Khairul ni open, dia akan mendengar apa kita cakap. So saya kata kepada saya,
actually tak nak masuk syurga. Memanglah saya tak nak masuk neraka. Saya ingin bertemu Allah. Itulah saya nak. So kalau diizinkan, saya tak pergi ke syurga atau neraka, tapi saya bertemu Allah. Itulah harapan saya. Okey, baik. Itu yang dikongsikan bersama dalam rancangan Islam Agamaku pada petang ini. Jadi sama-sama kita doakan semoga Dr. Vignesh mungkin selepas ini banyak lagi ilmu yang dapat dipelajari dengan peluang yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang terdekat, juga para asatizah yang turut bersama. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam rancangan Islam Agamaku. Ada lagi Doktor nak cakap apa-apa lagi? Saya lagi setakat ni je lah. Okey, baik, itu saja yang saya kira sempat kita kongsikan bersama. Ada kesempatan kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hidayah Center Foundation sertai Ansar Inisiatif Hidayah Center Foundation, iaitu inisiatif RM1 sehari untuk membantu Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'alaf. Hubungi 03-4108-9669 atau 010-8027-322 untuk menyertai. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, santuni mu'alaf.